Boleh. Klik nombor biru. Boleh. Boleh jadi. Bismillah ni. Okey. Buka bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini menunaikan salat sunat tarawih dan seterusnya mengambil kesempatan sebelum berwitir untuk mengikuti tazkirah. Sebagaimana dimaklumkan, malam ini saya akan mentadaburkan ayat 30 dan 31 surah An-Nur, dan saya mungkin hanya ambil masa untuk membaca tafsiran sahaja. Ya, ulasan tu ringkas sahajalah, ya, kerana masa tak mengizinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, pangkal ayat 30 surah An-Nur. Qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai rasul, lil mu'minin, yakni kepada orang-orang yang beriman. Allah suruh Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang yang beriman, di mana di dalam ayat ini Allah wajah ta'bir biqaulihi subhanahu qul li isy'ar, untuk dia menunjukkan bahawa ya, kenapa Allah panggil orang beriman. Itu maksudnya. Kenapa Allah panggil orang beriman? Kenapa Allah tak kata qul lil muslimin, qul lin nas? Tapi kenapa Allah kata orang yang beriman? Sebab sebab apa yang Allah nak perintahkan dalam ayat ini hanya sesuai untuk diseru kepada orang-orang yang beriman. Manusia belum tentu ikut, orang Muslim pun belum tentu ikut. Hanya orang-orang beriman saja yang akan ikut. Sebagaimana disebut di sini, min sya'nihim iza ma amarhum Rasul sallallahu alaihi wasallam bi amrin fa innahum sur'an ma yamtaziluna wa yati'un. Maknanya orang beriman ni sahaja, bila Nabi perintahkan sesuatu, maka mereka akan bersegera untuk melakukannya. Sebab itu Allah panggil ya qul lil mu'minun, ya, mukminin, berkata wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Apa yang nak dikatakan? Yaghuddu min absarihim. Ya, di ayat 30 ni untuk orang beriman,
Ayat 31 untuk orang beriman yang perempuan. Ayat 30 untuk beriman lelaki mukmin, ayat 31 untuk mukminat. Baca biasalah adat. Kalau orang beriman ni pendek je ayat dia, untuk perempuan ni dipanjang. Macam orang nak balik kampung. Kalau orang lelaki bersiap sekejap, orang perempuan bersiap lama. Kalau orang lelaki beg dia sikit, orang perempuan beg dia banyak. Itulah. Jadi ayat 30 untuk orang lelaki pendek je, ayat 31 untuk orang perempuan panjang. Apa yang Allah perintahkan pada orang-orang beriman lelaki, yaghuddu min absarihim, iaitu yakufu min absarihim 'anil nazr, dalam mereka menahan pandangan mereka kepada apa yang tidak dihalalkan bagi mereka, daripada melihat perempuan-perempuan ajnabiyat, iaitu perempuan-perempuan ajnabi yang boleh dikahwini, perempuan yang boleh dinikahi. Maknanya tak elok. Kalau perempuan tu elok menutup aurat, afdal tak tengok juga. Tapi menengok tu taklah berdosa. Tapi kalau tak tengok lebih baik. Tapi kalau dia buka aurat, haram tengok. Sebab di sini disebut wal aurat. Antara apa yang tidak dihalalkan kita menengoknya ialah aurat perempuan. Orang perempuan itu selain muka dan pergelangan tangannya. Jadi maknanya kalau kita perempuan tu, kalau dia tutup aurat elok-elok, boleh tengok. Tapi lebih baik tak tengok. Lebih baik elak daripada tengok. Kerana tengok tu banyak keburukannya juga nanti. Syaitan boleh jadi anak kunci syaitan. Tapi kalau perempuan tu dedak aurat, maknanya waktu tu haram tengok. Macam kawan saya, dia pergi Turki. Dia balik Turki, dia kata kat saya, "Ustaz, perempuan Turki cantik-cantik." Dia kata cantik-cantik. Jadi saya kata kat rumah saya, "Aku minta maaf, aku kena tengok." Dia kata sebab cantik-cantik semua. Jadi dia rugi tak tengok, dia kata sebab cantik. Adalah pandangan. Ini sebab dia. Kenapa tak boleh tengok? Yang haram, yang menutup aurat pun kalau boleh bagus tak tengok. Apatah lagi yang haram memang tak boleh tengok. Kana nazr baridan ila zina. Sebab pandangan itu ia adalah kiriman, pos. Kiriman, tukang pos, tukang kirim kepada perbuatan zina itu sendiri. Sebab tu Allah memerintahkan orang lelaki tahan pandangan dia untuk memelihara daripada perbuatan zina itu sendiri. Dan Allah mendatangkan perkataan ini dengan min, yaghuddu min absarihim. Kenapa Allah kata min? Kenapa Allah tak kata yaghuddu absarahum? Tahanlah pandangan kamu. Boleh? Tapi Allah kata yaghuddu min absarihim. Tahanlah daripada pandangan kamu. Sebab kata penafsir kat sini, fa inna yajuzu nazara fi ba'd al-ahwal al-hajah. Sebab apa? Sebab apa nama ni? Dia ada setengah tempat. Ada setengah tempat Allah benarkan tengok. Ada setengah tempat perempuan itu dibenarkan tengok, termasuk tempat-tempat yang sebenarnya dilarang tengok. Fa innahu yajuzu nazara fi ba'd al-ahwal al-hajah, kerana keperluan. Seperti apa? Kanazari syahid. Sebab kerana nak menilai saksi. Nak menilai saksi. Kita boleh tengok dia. Keperluan untuk dia jadi saksi tentang mana. Kalau kita perlu tengok rupa dia. Siapa saksi kamu? Perempuan si fulanah ni. Ini saksi dia. Mana saksi kamu? Kamu kenal rupa dia kenal. Kalau dia pakai purdah, boleh suruh dia buka purdah dia. Kan? Ataupun orang yang kamu nampak lalu di tempat pembunuhan tu, rambut dia warna pegang. Maka inilah orang yang saya nampak. Buka tudung, nak tengok rambut. Pegang tak? Pegang, betul. Atas dasar itu, pada waktu itu boleh kalau nak tengok, sebab atas keperluan menjadi saksi. Wal khatib. Salah satu contoh tempat lagi boleh tengok ialah bila nak meminang. Bila nak meminang, maka boleh tengok kaki. Antara tempat boleh tengok ialah kaki. Kaki perempuan sebenarnya tak boleh tengok. Tapi bila nak meminang, kaki boleh tengok. Umpamanya. Sebab apa nak meminang? Jadi perlu kepada mengenal pasti perempuan yang nak dipinang itu elok, supaya yang meminang itu tidak tertipu. Baik. Okey tuan-tuan. Maka sesungguhnya mereka itu dalil menunjukkan kesempurnaan iman.
wa ala hasanil muraqabah, di atas bagusnya penjagaan, pengawasan, ya, wa syiddatil khauf min Allah, dan kerana sangat takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya inilah Islam, satu agama yang dia suruh kita menjaga, mengawas mata kita. Sebab mata tu ia adalah antara punca yang disebut tadi kiriman kepada maksiat-maksiat. Jadi mata tu mesti diawasi. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan suruh orang lelaki mengawasi mata mereka. Ya, tambah orang lelaki. Sebab orang lelaki dia mata keranjang kan, ada istilah untuk mata keranjang. Perempuan ada tak? Perempuan rasanya jarang guna mata keranjang kan. Ya, orang lelaki dia dapat mata keranjang. Sebab tu memang layaklah Tuhan kata orang lelaki kena jaga. Yaghuddu min absar. Sebenarnya orang perempuan tu ada tegahan yang sama, ya. Kemudian apa lagi yang Tuhan perintahkan? Wa yahfazu furujahum. Hendaklah juga orang lelaki ni selain daripada menahan pandangan, dia hendaklah juga menjaga furuj, menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka ini apa dia? Minal wuqu'i fil muharram, daripada terjatuh di dalam haram. Wa min kashfiha, dengan membukanya. Yang ini pertama, membuka aurat kita, kemaluan kita. Kita pakai pakaian yang boleh menampakkan kemaluan kita. Yang mungkin telanjang tu mungkin kita susah nak jumpa kot. Tapi orang yang pakai ketat, ya, hari ni orang lelaki pun ada pakai ketat, salah juga. Yang orang lelaki pakai keluar ketat, nampak punggung, bentuk punggung pun ikut, kangkang pun ikut. Maaf cakap kadang-kadang ya, saiz benda tu pun ya, menonjol. Lepas tu semayang lah tu, guna tu semayang. Sah tak? Tak sah. Ya, sebab tu kita kena jaga benda ni. Sebab tu yang terbaik ialah seluar yang longgar, kan? Seluar longgar. Seluar ketat tak sesuai langsung. Seluar ketat ni fashion baru-baru ni, ya. Zaman dulu kan seluar longgar-longgar. Tu betul lah tu, ya. Tiba-tiba makin moden, makin ketat seluar, menampakkan aurat. Ni dia kena jaga, ya. Kena jaga. Okey. Kemudian zalika, itu kata Tuhan, iaitu apa dia itu tu? Al-hifzul absar, menjaga pandangan, wal furus, dan menjaga kemaluan, azka lahum, ya, adalah apa namanya, zalikal kafa an ila ma harama Allah ataharu lahum. Mana kamu jaga pandangan kamu jaga kemaluan kamu, itu adalah sesuatu yang dapat membersihkan diri kamu, sesuatu yang dapat mensucikan kamu. Okey, saya perlu baca yang ini penting. Faman taraka syai'an lillah a'wadahu Allah khairan minhu wa man ghadda basarahu 'anil muharram anara Allah basiratahu. Ini bagus ni. Ini saya ambil daripada tafsiran Imam As-Sa'di. Apa dia kata? Siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah, dia meninggalkan sesuatu. Misalnya dia tinggal melihat perempuan seksi, melihat benda yang tak patut dilihat, dia tinggalkan, dia tak nak tengok. Walaupun dia boleh tengok, awadahullahu khairan minhu, Allah akan gantikan dia dengan benda lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tadi kerana Allah tadi. Dia tahan mata dia daripada tengok perempuan seksi, Allah ganti macam mana ustaz? Dapat isteri lawa-lawa, dapat isteri cantik. Sebab dia meninggalkan mata dia melihat perempuan seksi, dia dapat isteri yang lebih cantik, jelitawan dan seksi untuk dia jugalah. Kan? Jadi kalau isteri kita tak seksi tu, maknanya boleh jadi kita dulu suka. Kan? Ya? Satu lagi, itu gurau lah. Itu jangan ambil hati pula, jangan ambil serius pula. Itu gurau je, tak semestinya. Bila isteri kita tak cantik tu, maknanya kita dulu suka nengok, kan? Tak. Wa man ghadda basarahu min al-haram. Ini lagi sedap ni juga. Siapa yang menahan pandangan dia daripada benda haram, anarallahu basiratahu, Tuhan cahaya, Tuhan terangkan mata dia. Sebab tu siapa yang pakai cermata, maknanya dia suka tengok benda haram. Siapa yang tak pakai cermata, maknanya dia suka halang diri dia tengok benda haram. Bukan, sorry, jangan. Saya pun pakai cermata juga. Ya je tuan-tuan, tak, maksudnya bukanlah Tuhan terangkan mata rezeki tak pakai cermata. Tuhan bagi cahaya pada mata dia. Mata dia boleh nampak kebenaran, mata dia boleh nampak kebaikan. Senang nampak, yang betul nampak, yang salah pun nampak, senang.
Senang nak nampak kebenaran dan senang nak nampak kebaikan. Itu maksudnya. Orang yang menahan diri daripada melihat perkara yang haram. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah itu dia summa zakarahum bi'ilmihi bi'amalihim. Kemudian Allah menyebutkan mereka dengan amalan itu, liyajtahidu fi hifzi anfusihim minal mahram. Allah, ujung ni kenapa Allah kata sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu buat. Maknanya Allah nak suruh kita berhati-hati. Kau jaga apa yang kau tengok. Orang beriman lelaki, kau jaga apa yang kau tengok, dan kau jaga apa yang kau buat. Sebab aku tahu apa yang kau tengok dan apa yang kau buat. Mana Tuhan nak suruh kita orang lelaki beriman ini berhati-hati dengan apa yang kita buat. Baik, 31 ayat 31. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah Muhammad kepada perempuan-perempuan beriman pula, yaghdudna min absarihinna. Perintah yang sama juga. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, amma la yahillu lahunna min al-aurat, daripada melihat apa yang tidak halal bagi mereka aurat. Kalau orang lelaki haram tengok perempuan yang melihatkan aurat, perempuan pun haram juga. Perempuan, bukan saja lelaki tak boleh tengok perempuan, perempuan pun tak boleh tengok lelaki. Ada satu lelaki buta masuk, Abdullah bin Maktum masuk rumah Rasulullah. Aisyah pun dia tak masuk balik tabir. Selalunya kalau sahabat datang, Aisyah masuk balik tabir. Kali ni Aisyah tak masuk balik tabir. Rasulullah kata, pergi balik tabir. Aisyah kata, apa Rasulullah? Dia bukan nampak aku. Rasulullah kata, memang dia tak nampak engkau, tapi engkau kau kan nampak dia. Maknanya perempuan pun sebenarnya tak boleh senang-senang tengok lelaki, kan? Kita sekarang senang-senang je. Baik lelaki tengok perempuan, baik perempuan tengok lelaki. Senang-senang hati kita je. Sebab tu ada satu ustaz tu, dia terkenal dengan kuliah dia. Bila dia kuliah muslimat, dia letak beg dia kat depan. Maknanya beg tu halang dia daripada nampak muslimat. Muslimat bising, apalah ustaz ni tak nampak muka dia. Rupanya ustaz dia memang betul nak halang. Dia tak nak tengok muslimat tu. Sampai begitu. Padahal tengok tu taklah salah. Tapi punya dia nak jaga hati dia, kan? Sampai begitu, kan? Kalau tu dalam keadaan menutup aurat tak apalah. Tapi kalau dalam keadaan tak menutup aurat memang haram kalau tengok, dan memang patut dielakkan, ya. Okey, ada perkataan di sini. Dia sebut apa? Okey. Tak lupa, ya. Saya kena pilih-pilih ni sebab dia tak boleh panjang, Wa yahfazna furujahunna. Kemudian perintah yang sama juga. Hendaklah kamu perempuan tadi menjaga kemaluan mereka. Sebagaimana lelaki boleh kena tahan pandangan, perempuan kena tahan pandangan. Sebagaimana lelaki kena jaga kemaluan, perempuan pun kena jaga kemaluan. Hendaklah mereka jaga kemaluan mereka. Amma haram Allah, daripada apa yang diharam oleh Allah. Kemudian dua tu sama. Sebab tu cerita perempuan lebih banyak daripada cerita lelaki. Ya, kan? Cerita perempuan lebih banyak daripada cerita lelaki. Kalau batal puasa, lelaki sikit je, perempuan ada tambah. Kan? Kalau rukun solat, kalau rukun wudu misalnya, kadang perempuan tambah, dia ada lebih sikit, ya. Gitu juga. Ini lebihan untuk perempuan. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah dia mendedahkan, menampakkan perhiasannya. Lalu diberi contoh tafsir di sini, kasiyabul jamilah, seperti pakaian ataupun pakaian yang cantik-cantik. Wal halyu, dan itu barang-barang perhiasan. Ya, antara yang tak boleh ditunjukkan, dinampakkan, pakaian yang cantik-cantik. Kalau menutup aurat tu tak apa, tapi kalau cantik tu pun sepatutnya dielakkan. Dielakkan, tuan-tuan. Ini orang perempuan tak sokong ni. Saya baca hadis tentang solat raya. Hadis tu panjanglah dalam Baru Mazi. Lalu ulama bincang, boleh tak perempuan keluar solat raya? Ada pendapat ulama kata boleh, ada pendapat ulama kata tak boleh. Yang kata boleh ni pula dia bagi syarat. Boleh kalau perempuan tu nak pergi juga sembahyang raya, suami hendaklah membenarkan. Tetapi jangan terkejut bila perkataan ulama tu sebut begini, hendaklah perempuan-perempuan itu keluar solat raya dengan pakaian yang lusuh-lusuh dan buruk-buruk. Padahal raya nak pakai cantik, macam cantik. Tapi itu ulama tu kata. Suami kalau isteri dia nak juga pergi solat raya, benarkan. Tapi pastikan mereka memakai pakaian yang buruk-buruk dan lusuh-lusuh. Kita orang Perak kata meragam, melarang.
Makin cantik makin pakai, makin cantik makin pakai, kan? Sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ambil yang ringan sikit. Nanti takut pula orang perempuan dengan Islam ni kan. Cantik itu boleh, tapi jangan melanggar batas-batas aurat. Jangan melanggar batas-batas. Cantik tak nipis, cantik tak ketat, cantik tak wangi, tak apa. Tak apa. Macam gencu kan, gencu pipi boleh pakai tak? Saya tak naklah dikatakan orang yang perempuan yang tak reti jaga badan. Kan? Padahal kalau dia tak pakai gencu celak pun, kecantikan asli itu lebih bagus kan sebenarnya kan. Tapi dia nak pakai tu, dia berilah alasan juga. Saya tak naklah dikatakan perempuan yang tak pandai jaga. Lalu akhirnya ulama pun berlemah lembut kan. Tak nak orang takut ke Islam ni, boleh, tapi jangan melampau, sederhana. Bukan menampak, pakai gencu boleh, tapi bukan menampakkan kecantikan, menghilangkan pucat kalau pucat. Sekadar menghilangkan pucat bibir itu boleh, tapi jangan menampakkan kecantikan bibir, dah haram. Dah haram. Boleh tak perempuan pakai lipstick cantik-cantik merah-merah, berlin? Boleh. Merah menyala bibir dia. Bila lekat sampai kereta accident, pasal apa silau tengok bibir merelip bibir dia, accident. Bila polis tanya dekat hospital, orang tu dah patah riuk dah. Polis tanya, apa pasal awak langgar tiang lampu, dia tu. Silau tuan. Mana ada silau waktu tu? Mendung. Tak, bukan silau cahaya matahari. Gencu ada perempuan tepi jalan tu silau kan. Boleh tak? Boleh. Tapi dengan suami. Dengan suami nak pakai 5 inci gencu pun pakailah. Pakai 5 inci gencu pun pakailah. Tapi dah belakang dia untuk lelaki lain, pakai ni, para ulama kata pakai nipis-nipis pun tak apa, nipis-nipis sahaja. Ya, wa jami'ul badan kulluhu minaz zina. Dan seluruh badan perempuan tu adalah perhiasan. Seluruh tubuh perempuan perhiasan. Okey, ini pendapat setengah ulama. Sebab tu ada ulama kata kena pakai purdah, kena pakai sarung tangan. Tak ada pendapat yang ringan. Seringan-ringan pendapat ialah kecuali muka dan pergelangan tangan, tu paling ringan. Ada tak ustaz yang lebih ringan lagi? Ada. Pendapat yang kata suka hati kau lah, nak buka itu, nak buka ini, buka lah. Besok masuk neraka kau punya pasal. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat pertama kata seluruh tubuh perempuan tu adalah aurat. Pendapat yang ringan sikit kata seluruh tubuh adalah aurat kecuali muka dan pergelangan tangan. Ya, baik. Wala yuzirun nazinatahunna lirijal. Jangan dia zahirkan perhiasan daripada lelaki, bal yajtahidanna fi ikhfa'iha. Bahkan dahlah dia berusaha untuk menyembunyikannya. Nampak? Perhiasan ni, perhiasan yang aurat memang wajib disembunyikan. Tengkuk, apa lagi? Tengkuk, ya, dada, bentuk pinggul ke apa benda ke, itu wajib disembunyikan. Kalau kecantikan yang bukan aurat, itu sunat disembunyikan. Sunat disembunyikan. Macam anak Nabi apa yang Nabi Musa pergi pindah ke Madian, Nabi Syuaib, anak Nabi Syuaib. Masa anak Nabi Syuaib pergi jumpa Nabi Musa tu, dia tutup muka dia dengan sebab dia malu. Anak Nabi Syuaib ni tinggi, rasa malu dia. Nunjukkan tutup muka tu tak wajib, tapi oleh kerana dia ni perempuan yang pemalu, tinggi, rasa malu dia tutup muka dia. Itu diriwayatkan tafsir. Kalau kita baca tafsir tentang kisah Nabi Syuaib, kita jumpalah kisah tu, ya. Liyastarna syu'urahunna. Sebab apa? Sebab nak pertama nak sembunyikan syu'ur, rambut kena tutup. Rambut kena tutup. Tapi orang kata itulah mahkota perempuan. Dah dia letak mahkota, tak boleh tutup lah. Siapa yang letak mahkota? Tuhan letak. Kalau Tuhan kata rambut mahkota perempuan, okey. Ni kita yang kata rambut mahkota perempuan kan. Tuhan suruh tutup. Dengan suami tak apa. Wa wujuhahunna, juga menutup mukanya. Rambut kena tutup, muka kena tutup. Ini pendapat setengah ulama. Wujuh ni khilaf, Bagi ulama yang kata wajib tu yang pakai purdah tu. Bagi kita yang majoriti di Malaysia ni, muka tak wajib tutup, boleh dedah. Wa a'naqahunna, dan tengkuk. Tengkuk semua. Tengkuk memang wajib tutup, tak boleh buka. Sebab tu kalau pakai tudung, dulu kan ramai perempuan, masa peringkat awal-awal dulu, dakwah berkembang, ramai perempuan pakai tudung scarf je. Ditutup kat telinga, tapi tengkuk terdedah. Nia Lofa pun terdedah tengkuk. Terdedah peringkat awal dulu kan, orang petikai dia, apa terdedah tengkuk. Apa Siti Nurhaliza pun peringkat awal kan duduk tengah. Saya kata kat isteri saya, anak perempuan saya,
Sabarlah dulu. Takkan kau expect dia nak terus berkelubung kan. Dia pakaikan tudung pun kita syukur, kita doakan dia. Satu hari dia labuh lah. Situ Naliza pun dah sempurna hari ni. Nilofa pun jangan cerita lah kan. Jangan cerita. Dah kahwin pun dengan view lah kan. Umpama tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila artis berhijrah, itu adalah berita baik bagi ummah. Boleh jadi pantun tu. Bila artis berhijrah, berita baik bagi ummah. Sebenarnya kita seronok, sepatut gembira bila ada kalangan artis kita yang berhijrah. Ini kita kena faham. Okay? Nah, jadi apa yang tutup? Rambut, tengkuk. Muka tu khilaf. Ada setengah ulama kata wajib tutup muka. Dalam mazhab Syafi'i pun dia kata kalau cantik sangat, rupa dia cantik sangat, kecantikan tu sampai jadi fitnah, bergaduh, berebut, wajib tutup. Tapi kalau cantik biasa-biasa tu tak apalah, tak nak tutup. Tapi kalau cantik sampai timbul fitnah, wajib tutup. Tapi di kampung Padang Balang tu ada seorang lelaki, saya tengok dia pakai purdah. Hari-hari saya jumpa masa duduk gombak lu. Saya pun tak tahu kenapa, cantik sangat ke rupanya. Lelaki tak ada. Lelaki handsome macam mana pun lantak lah. Perempuan je, tapi dia lelaki. Tak tahulah kenapa, Allah alam tu. Itu dia punya hal lah, jangan kacau. Jangan usik dia, nak usik buat apa. Itu dia. Okey, ya. Kemudian illa ma zahara minha, dia kena tutup perhiasan kecuali apa yang zahir daripadanya. Illa siyabu zahira ala tijarat al-'adatu bilubsiha, kecuali pakaian yang zahir, pakaian luar. Kecuali pakaian luar yang menjadi adat memakainya. Islam yakun fi zalika ma yad'u ila al-fitnah biha. Kalau sekiranya pakaian tu tak timbulkan fitnah, itu tak apa. Sebab tu kita ni pakai tudung, labuh sampai ke dada, baju kurung, kain kan. Okey dah tu, okey dah. Itu cantik dah tu, okey boleh dah tu. Kalau cantik pakaian tu, itu ada khilaf, ada perbincangan lain. Dia dipanggil syurah. Pakaian syurah. Sebenarnya dilarang juga pakaian yang terlalu cantik. Pakaian yang terlalu cantik sehingga jadi tarik perhatian. Sebenarnya ibu kepada perempuan ni, dia jangan menarik perhatian. Itu ibu dia. Ibu kepada adab perempuan ni, perempuan apa dia? Jangan menarik perhatian. Tapi masalah sekarang, itulah ibu ni pula kan? Memang nak menarik perhatian lah. Pakai baju, nak baju yang menarik perhatian. Fashion rambut yang nak menarik perhatian. Pakai tudung pun tudung yang nak menarik perhatian. Jubah, perempuan pakai jubah, jilbab. Tapi ada jilbab yang dia masih mendedahkan aurat. Macam mana tuan-tuan? Jubah yang berfashion-fashion tu, jubah yang nampak pinggang, jubah yang bila tiba time dada tu dikembang sikit, bila time pinggang tu dia masuk dalam balik, bila time pinggul tu dikembang balik. Saya ternampak, dah di depan mata ternampak. Kita bukan tak nak tengok, ternampak. Tapi lepas tu kita elak lah, seboleh mungkin, sekuat mungkin kan. Lepas tu dia turun balik. Nama jubah, tapi macam tu, tak betul tu. Sebab tu kalau tuan-tuan saya bawa adab yang straight, dia no. Kalau ikut kaedah yang berat lah, perempuan ni pakai macam mana? Kain tu tutup daripada kepala terus sampai ke kaki. Faham tak? Tutup daripada kepala terus ke kaki. Itu sepatutnya. Menurut pendapat tu, macam kita pakai tudung labuh ke dada, baju kurung, kain kurung, masih tak boleh lagi. Masih tabarruj. Kalau ikut pendapat itulah, tapi pendapat ni berat lah. Masih tabarruj. Pakai tudung, labuh tutup dada, pakai baju kurung, kita ambil kain dulu lah. Sarung kain, sarung baju kurung, tutup dengan tudung, labuh ke dada. Itu pun sebenarnya kalau ikut pendapat mereka masih tabarruj. Yang bukan tabarruj yang macam mana? Kain tu tutup daripada kepala terus ke bawah. Habis tutup. Larat lah. Isteri saya pun tak larat. Saya suruh juga tak larat dia. Saya suka juga isteri saya ni tudung shawl. Boleh shawl kan. Mula dia beli satu dah. Lepas tu dia beli yang kedua. Dia kata tak boleh jadi ni. Dia kata tak usah pakai shawl lah. Kenapa pula cantik? Kenapa bagi saya awak cantik tanpa shawl? Dia pun diam. Dia diam lah. Habis kau nak nampak cantik pada siapa pula? Aku dah nampak kau cantik tanpa shawl. Aku lebih suka tudung kau lama-lama masa aku minat dengan kau dulu. Tudung yang bawal 60 dulu. Betul, saya merindu nak tengok isteri saya pakai tudung bawal 60 tu tuan-tuan. Masa dia muda-muda remaja tu.
Kenang zaman tu. Tengah zaman tu ingat muda balik lepas tu. Banyak. Tapi dia dah bula shawl. Tapi dia isteri yang salihah tuan-tuan. Dia bagi orang lain tudung shawl. Dia bagi anak murid saya, dia bagi. Pernah dah tudung. Ustaz tak bagi, dia jual. Dua tu, jual balik. Bukan jual, dia bagi kepada anak murid tu. Jadi benar tak isteri kita pakai macam tu? Kain tutup di kepala terus sampai ke bawah. Pakai tandak je. Jadi cukuplah. Apa yang ada ini pun cukup. Tudung, labuh sampai ke dada, baju kurung, kain kurung. Yang longgar, bukan ketat. Okeylah tu, pakai stokin. Tutup kaki dengan stokin. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dalam mereka melabuhkan tudung kepala mereka sehingga menutup dada mereka. Saya ringkaskan tuan-tuan. Tudung tu kena labuh tutup dada. Kan? Sebab kalau kita pakai baju kurung, dia ada panggil sebut gini. Wal yalqina bi aghtiyati rusina ala fatahatin a'la thiyabahunna. Ala fatahatin a'la thiyabahunna. Bahagian atas baju kurung tu ada bahagian terbuka tak? Ada kan ni? Ni kan ada yang bukanya besar, ada yang bukanya kecil, tapi terbuka tak bahagian tekuk tu? Terbuka. Ada belahan tak? Ada. Kalau tak tutup tu boleh nampak tak? Boleh nampak. Kalau kena budak muda ditiup-tiup dia jauh. Dia tiup supaya terselak benda tu kan. Jadi tudung kita ni dilabuhkan ke dada, nak tutup dada tu. Sebab tu tudung kena labuh. Ni ada pula tudung jenis masuk ke belakang. Orang Arab jahiliah, wanita Arab jahiliah pakai tudung dia campak ke belakang. Semenjak itulah Tuhan marah. Tuhan kata, wahai Muhammad, beritahu perempuan beriman, tudung labuh tutup dada. Bukannya tudung nak tolak ke belakang. Tudung itu tutup dada. Ini kena faham. Baik. Wal juyub jama'a jaibun wa fat'atun fi alaqi. Boleh saya nak cepat ni. Wal nisa'il mu'minat ayastarna rusana anaqina sudaqi. Hatta la yatla ahadun bil alaqi. Bagi ayat panjang. Masa 20 minit ayat panjang. Dah lah panjang. Dalam ayat tu banyak butiran dah tu. Kalau ayat yang panjang tapi butiran tak banyak, tak apa. Ini butiran satu-satu. Pening kepala aku dibuatnya. Macam mana aku nak meringkaskan kan? Okey baik, saya laju je lah. Pemuras je lah. Kemudian Tuhan kata lagi, wala yubdina zidan tahunna. Maka janganlah dia mendedahkan perhiasannya. Wahia, perhiasan tu apa tuan-tuan? Perhiasan yang patut disembunyikan apa dia? Wahia ma'adal wajhul wa kafain. Perhiasan bagi perempuan, perhiasan zina yang patut disembunyikan, ditutup, ialah ma'adal wajhi wal kafain. Selain daripada wajhi, mukanya, al-kafain dan dua tangan. Itu je bukan perhiasan. Itu perhiasan juga. Tapi perhiasan yang tak wajib ditutup. Selain daripada muka dan kedua tangan, wajib ditutup. Ma'adal wajhi wal kafain. Seperti contoh sya'ri ra'sun, seperti rambut di kepala. Kalau itu rambut dekat ketiak boleh lah Ustaz. Ketiak memang tak boleh buka langsung lah kan Rambut sya'ri ra'sun wa zira'ain, lengan. Rambut tak boleh. Itu lengan ni tak boleh. Wasaqin, betis tak boleh. Faqad nahallahu ta'ala nisa lil mu'minat ibdaima. Maka Allah mencegah perempuan-perempuan beriman menampakkan bahagian-bahagian itu, menampakkan bahagian-bahagian itu kecuali kepada dikuladin illa man istasnahum, kecuali kepada orang-orang yang dikecualikan, iaitu wahum isna asyara naw'an. Ada 12 orang yang selain daripada muka dan pegangan tadi itu boleh didedahkan. Apa isna asyara naw'an? Ada 12 jenis lelaki yang orang perempuan boleh buka perhiasan tubuh dia. Siapa dia? Yang pertama, illa libu'ulatihinna, iaitu suami dia. Suami tak apa. Saya nak baca ni sebab ni bagus. Wa humul azwaju li'annahu maqsudun bizina. Kerana mereka kenapa boleh tunjuk perhiasan pada suami? Sebab mereka tu suami mereka, lelaki tu suami dia, humul maqsudun bizina. Dan sebenarnya perhiasan perempuan ni sebenarnya untuk suami. Memang untuk suami lah. Jadi kalau suami dah tak boleh tengok, faham kan? Suami boleh. Itu memang hak suami. Ni ada perempuan main tutup-tutup dengan suami, apa pasal? Kan wali anna kullu bi badani zawjatin halalan li zawjiha. Kerana sesungguhnya, ini orang lelaki suka dengar ni,
Walianna kullu badani zawjah, kerana sesungguhnya seluruh tubuh perempuan isteri, perempuan kan seronok lah dia, seluruh tubuh isteri halalan halal li zawjiha, bagi suaminya, ya. Wala yuzurana zinatal khafiyah li azwajihinna, ya, jangan dia dia boleh tunjukkan aurat daripada suami dia. Kenapa? Yarawna minhunna ma la yara ghairihim, sebab suami dia boleh tengok pada bahagian isteri dia yang orang lain tak boleh tengok. Wa ba'daha, dan sebahagiannya apa dia? Al-wajhi, yang orang lain tak boleh tengok tu apa? Muka. Ini pendapat yang tadilah pendapat kita muka boleh orang lain tengok. Wal unuq, tengkuk ni tak ada khilaf, memang orang lain tak boleh tengok, suami je boleh tengok. Al-yadain, dua tangan dia, suami je boleh tengok. As-sa'adain, lengan dia, yubahu ru'yatihi, harus. Okey, dengar muka, dan memanglah kalau kita tengkuk, sampai tengkuk, tangan satu pendapat apa, okey, lengan harus. Dengar. Kalau suami tadi semua boleh tengok. Yang ini pula, yang 7, ada 7 golongan ni pula. Yang 7 golongan ini dia boleh tengok tengkuk, dia boleh tengok lengan, dia boleh tengok tengkuk, dia boleh tengok lengan. Siapa dia? Abaihinna, bapa-bapa mereka, au abai bu'ulatihinna, ataupun bapa suami mereka menentu, au abnaihinna, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak tiri, anak suami dengan isteri lain pun dah jadi mahram, ya. Au ikhwatinihinna, ataupun adik-beradik lelaki perempuan tu boleh juga tengok bahagian tu. Au bani ikhwatinihinna, ataupun anak saudara kepada adik-beradik lelaki tadi, dan anak kepada adik-beradik perempuan. Yubahu ru'yatahu, mereka ini harus tengok apa tadi? Al-unuq, as-sa'idain, tengkuk dan lengan, tengkuk dan lengan. Maknanya betis tak boleh. Betis tak boleh. Tak termasuk sini. Betis tak boleh. Okey, tapi kalau kaki itu dimaafkan. Kaki itu dimaafkan, betis tak boleh. Ya yubahu atau li abaina aw abai azwajina, okey, ini saya sebut tadi wasman. Fa haula'il asnafu sab'ah allazina zakarahumullah, maka itulah dia asnaf yang 7 yang Allah menyebutkan bahawa selepas suami, kulluhum minal muharimul ladzina la yahillu lil mar'ah li zawjah, mereka itu adalah mahram kepada perempuan, yang perempuan tu tak boleh berkahwin dengan salah seorang pun daripada mereka, tak boleh, ya. Wa qad jarratil 'adat bi ihtiyajin nisa'i ila mukhalatihim, jadi adat. Sebab apa Tuhan ringankan kepada 12 golongan ini? Kenapa Tuhan ringankan selain pada suami? Kenapa? Sebab menjadi adat, tak boleh elak. Kita akan bergaul dengan pak bapak kita, mertua kita, anak tiri kita, tak boleh elak kan? Kita akan bergaul dengan anak saudara kita, tak boleh elak. Jadi Tuhan mempermudahkan kita. Mereka, aurat mereka pada mahram mereka tidaklah sama macam dengan lelaki ajnabi. Kemudian yang penting di sini tuan-tuan, fa min tabi'atin nufusil karimah, dan daripada tabiat jiwa yang mulia, ana ta'nifu min at-tatala'uk, bagi jiwa yang mulia ini bapa mertua, anak tiri, adik-beradik, anak saudara, maknanya mereka ini sesama mereka ni dari segi jiwa yang apa tadi disebut, nufus karimah yang mulia, tak akan ada nafsu nak buat jahat. Bapa dengan anak pada dasarnya tak adalah, kecuali dah rosak. Yang kata apa sumbang mahram, atau orang selalu sebut apa, haruan makan anak, disamakan dengan ikan haruan dan sebagainya, ya. Itu orang yang dah rosak. Adatnya golongan-golongan ini mereka tidak ada nafsu lah terhadap, ya, perempuan yang menjadi mahram mereka, ya. Termasuk mahram yang siapa? Pakcik. Termasuk mahram ialah pakcik, dan termasuk mahram ialah susuan. Kerana susuan menyusu pun boleh jadi mahram juga, ya. Baik. Okey, kemudian pada siapa tuan-tuan? Aurat juga kena
apa boleh dibuka kepada siapa? Nisaihinna al-muslimat dunal kafirat. Aurat perempuan mukmin dengan wanita kafir sama. Orang Islam, wanita Islam tak boleh dedah aurat depan wanita kafir. Tak boleh. Sebab tu masa anak saya kena duduk kat UM itu sebilik dengan orang bukan Islam, dah haru. Saya pun buat research kajian, akhirnya di samping membuat bantahan, ya, dan lepas tu kan ada bantahan kan. Buat bantahan kenapa duduk kat orang Islam, perempuan dengan orang Islam bukan Islam, walaupun jantina sama, sedangkan sebab aurat dia tetap aurat yang sama. Tapi saya jumpa pendapat kata kalau perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam diringankan sikit. Jadi anak saya katakan anak saya, mana kalau kau tak pakai tudung boleh, kau tak pakai tudung, kau pakai baju t-shirt, kau tak payahlah pakai baju kurung pun tak apa, t-shirt boleh, seluar t-shirt boleh dalam bilik tu dengan budak tu, ya. Tapi kau janganlah macam pakai tuala tu, apa dia panggil? Berkemban ke apa lagi, dah lebih betul dosa. Tak boleh. Sebab aurat dia sama, tuan-tuan, ya. Kemudian hamba yang dimiliki pun tak boleh. Boleh. Sebab hamba yang dimiliki pun boleh. Kemudian apa lagi disebut situ? At-tabi'in. Tabi'in ni dia bukan hamba. Kalau hamba dah memang boleh, tapi dia bukan hamba, dia orang suruhan. Tapi minar rijali allazina la gharada wala hajata lahum fi nisa. Dia ni bukan hamba, tapi dia orang suruhan. Tak boleh lah. Tapi dia ni dah tak ada nafsu pada perempuan. Dia dah tua sangat. Ataupun dia bulhu. Al-bulhu, dia tu dungu. Dia jenis dungu, jenis tak kerti apa. Orang macam ni, okey. Ada jenis dungu, jenis ada berapa minit lagi bila dia angkat tu? Oh, dah habis dah. Dia jenis dungu, jenis tak kerti apa, ya. Maknanya boleh dedahkan. Sebab tu dengan orang tua boleh. Mana aurat kita ringan sikitlah. Dengan orang tua aurat ringan sikit. Orang tua yang mungkin tak ada nafsu apa semula. Itu tak lah. Tapi kadang-kadang orang tua zaman sekarang kalau percaya kan, tambah zaman ada tongkat Ali ubat itu, herba ni dia jadi muda balik je, kita risau tu. Ini kena jaga jugalah, orang tua-tua pun kena tengok juga. Kena tengok juga, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana masa tak mengizinkan, itulah yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Ya, memang berat sungguh tugas saya, pening kepala saya. Itu saya pilih tafsir yang pendek-pendek tu. Pendek-pendek je. Itu pun jenuh juga nak memilih, nak mengiak-ngiak. Orang kata mengiak-ngiak tu. Mana tak penting, mana penting tu susah. Nak mengiak-ngiak. Belum dapat terjemah lagi. Saya baca yang Arab juga. Itu pun selak-selak gitu je. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Yes, kita bersyukur masih boleh bertarawih, masih boleh bertazkirah. Ya, moga-moga kita doa sikit, ya Allah Tuhan kami bersyukur kerana Ramadan tahun ini kami dapat bersama-sama bertarawih, bertazkirah dan berbagai-bagai perkara lagi, tidak seperti Ramadan tahun lalu. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkanlah COVID-19 daripada bumi ini, khususnya bumi Malaysia ini, dan jauhkanlah COVID-19 daripada kami semua, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian.